A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu pada malam ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, tuan imam, barisan imam yang dikasihi. Begitu juga jawatan kuasa masjid, pimpin-pimpin tempatan, semua peringkat dan kesempatan hadir tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Adapun dengan izin Allah malam ini, pada malam ini dapat kita bersama-sama kan, yang mana saya kebetulan di Terengganu ini ada program My House, iaitu kita memperbaiki rumah-rumah asnaf di Terengganu. Adalah merupakan destinasi yang terakhir lah untuk musim pertama. Kita dah selesai di Negeri Sembilan 3 episod, kita dah buat di Johor 2 episod, di Perak 3 episod, di Pahang 2 episod, di sini 2+1, 2 episod plus 1 lagi episod banjir. Episod kita bantu bangsa banjir lah. Itu yang ada Samsul Debat. Kalau anda nampak kan, tiba-tiba ada yang nampak kat kedai makan tu macam Samsul Debat, itu bukan bayangan, memang betul. Kan ada yang ingat macam dia, oh mimpi tak ada, betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, malam ni kongsi yang kasih mudah-mudah aja malam ni kan. Kalau ikut SOP ceramah tak boleh lebih sejam kan. Jadi agak-agak cukup sejam, berhentilah. Tapi dia mungkin juga kalau timbul keresahan di kalangan yang mendengar, lama sangat rasanya, dia mungkin lebih awal daripada tu. Jadi saya tengok muka orang, saya tahulah nak berhenti ke tidak. Tengok anak mata kalau nak kocik tu, mana kena berhenti lah tu tuan-tuan ya. Malam ni kita nak bincang macam mana cara nak maintain macam mana cara nak maintain dalam kebaikan. Bila sebut maintain ni, apa maksud maintain? Maintain ni kekal atau istilah yang biasa disebut oleh apa orang Islam ni, dia sebut sebagai istiqamah. Dan bila sebut istiqamah ni, istilah ni bukan kita je, yang bukan Islam pun dah pandai pakai istiqamah kan. Dia pun pakai ayat istiqamah kan. Tapi hari ni nak cerita macam mana kita nak maintain dalam kebaikan. Kadang-kadang senang buat baik, tapi nak maintain tu susah. Senang pergi surau, tapi senang juga dia tak datang lagi lepas tu. Senang datang masjid, tapi senang juga dia hilang pada masjid lepas tu. Jadi mana kata macam mana nak maintain dalam kebaikan. Apapun agama yang dibawa oleh Nabi kita ya, adalah untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah semata-mata dan memurnikan, memperbaiki, memantapkan, memperkasakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, dan hanya untuk itulah sebenarnya manusia diciptakan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun." Kan? Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ku bukan kepadaku, melainkan kepadaku sahaja. Nampak? Kepadaku dalam kurungan tu ada sahaja, makna tak ada yang lain dah. Kan itu yang Nabi kita ajar kita. Dan Allah Ta'ala perintahkan kita tu saja. Maka hanya tujuan untuk beribadah pada Allah kita diciptakan. Habis tak boleh ke bekerja? Tak boleh ke kita buat benda lain? Kena pergi masjid aja ke? Tak. Tapi makna kata ibadah itu sendiri, bila kita tengok maksud dia mencakupi maksud yang cukup luas. Selain daripada kita beribadah di masjid,
apa-apa juga perbuatan yang baik dan diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Apa-apa benda baik diizinkan oleh Allah, makna kaedahnya betul, dan kita buat niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Sembahyang itu dah tentu-tentu ibadah. Tapi kalau kaedahnya tu dah betul tapi niat bukan kerana Allah, mungkin juga nasib-nasib tidak baik, itu juga tidak dikira sebagai ibadah. Contoh ada sembahyang tapi niatnya sebab nak tunjuk ke orang, habis tuan-tuan, kan? Tak ada apa tinggal. Sembahyang dia ada 3 penyakit kan, ujub, riak, takbur. Kan? Ujub tu rasa dalam hati, dia rasa dia hebat. Bila dia angkat takbir, Allahu Akbar, okey juga aku sembahyang malam ni. Sampai masjid dia rasa dia hebat dah. Aku yang pertama sampai masjid ni, boleh tahan ni. Lepas tu dia sibuk cerita, kau tahu tak aku paling awal sekali hari ni, cerita pula dengan orang. Tu riak dah tu. Pertama, ujub, rasa kelebihan diri kita. Riak, tunjuk ke orang. Takbur, sombong. Dia dah mula bandingkan diri dengan orang lain. Hebat lagi aku, dia semayang pun tak kerti. Nampak? Tu sebab kita kena hati-hati, kan? Jadi Allah SWT menciptakan manusia dan makhluk yang lain di muka bumi untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu sendiri diartikan sebagai satu perbuatan menjalankan kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah SWT, dan jika dilaksanakan mendapat pahala, dan jika kita tinggalkannya kemungkinan besar kalau dengan sengaja akan mendapat dosa. Itu sebabnya, kan? Kahwin tu pun sendiri satu ibadah sebenarnya, kan? Buat benda lain, buat benda baik. Okey, hari Ahad ni, hari inilah kata hari Sabtu ni kita ada gotong royong membersihkan masjid. Kan benda baik tu. Tapi ada orang tak pandang tu sebagai ibadah. Dia fikir ibadah tu semayang je. Itu pun ibadah kalau kita buat betul caranya dan niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Wah, rajin kau datang-datang lewat ni, YB datang. Nanti YB tak nampak muka aku, macam mana pula? Jadi tuan-tuan fikir sendiri, dapat tak pahala ibadah agak-agak? Kan? Tapi kalau dia buat walaupun gotong royong, walaupun kerjanya bukan semayang tetapi dia membersihkan kapet, dia niat kerana Allah, mudah-mudahan mudah awal lain nak beribadah kepadamu ya Allah, dapat pahala ibadah. Ya? Allah menciptakan manusia ni dalam Islam ni untuk melaksanakan ibadah, dan dalam ibadah ini pula dalam agama Islam ada yang bersifat wajib seperti solat fardu, berpuasa bulan Ramadan, zakat, haji pada yang mampu, kan? Dan ada juga sifatnya sunat. Contohnya bersedekah, baca Quran, solat sunat, puasa sunat dan sebagainya. Kan? Jadi dalam baca orang kata kadang ada orang tu pula dia rajin buat yang sunat, yang wajib tak jaga. Ada juga penyakit juga tu. Kan? Itu sebabnya kita kena sentiasa memperbaiki ibadah kita. Memperbaiki. Salah satu cara, kalau dulu tak semayang, dia jadi semayang. Dulu semayang tapi semayang seorang-seorang. Dulu semayang tapi lewat waktu, maka sekarang semayang awal. Semayang awal tapi semayang seorang-seorang. Jadi dia upgrade lagi, semayang berjemaah. Semayang berjemaah dekat rumah. Lepas tu dia upgrade lagi, semayang berjemaah di masjid. Semayang berjemaah dah buat dah, dia tambah lagi pula dengan semayang-semayang sunat yang dia tahu. Salat qabliyah, ba'diyah pun dia buat. Kan? Lepas tu tak cukup kan tu, dia tambah lagi, dia zikirnya, dia wiridnya, lepas tu dia doa. Kan? Contohlah. Jadi kadang-kadang sunat pun susah nak buat. Sunat lagi susah daripada solat, daripada fardu. Ada juga. Contoh macam puasa wajib, puasa fardu. Senang sebab semua orang puasa. Kebanyakannya puasa lah, kan? Tapi yang paling susah puasa sunat. Kan? Nak pula puasa sunat tu orang keliling semua makan beria depan kita. Susah tuan. Kan? Puasa bulan Zulhijjah kan, siapa yang masuk korban jadi sunatkan berpuasa. Wah, dia dah target dengan keluarga dia, kita korban tahun ni jadi dah boleh start puasa dah hari ni. Jangan potong kuku, jangan bercukur apa semua. Okeylah ada. Masa tu lah dekat masjid buat jamuan makan tengah hari.
kan. Tak adalah ya sangat pun, tapi ayam golek lah kerjanya, ayam golek, kambing golek, semua yang tergolek belaka kan. Oh payah ni kata kan. Nampak tak? Lepas tu ramailah yang cocok, alah sunat aja, nampak tu kan. Itu bukan senang. Tapi kalau dah yang sunat tu dia boleh atasi, sepatutnya fardu boleh. Tapi ada orang pasal sunat rajin, yang wajib tak buat, maka ada masalah tuan-tuan. Kalau kita tengok syarat-syarat mencapai kesempurnaan ibadah, yang pertama mesti dengan ilmu, yang kedua mesti ikhlas, yang ketiga mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan tingkah laku, yang keempat adalah dimulakan dengan niat. Yang nombor 3 tu tadi. Kalau perangainya sama, perangainya lagi teruk, maka ada masalah dengan ibadah dia. Dia semayang-semayang tapi bermusuh dengan orang. Dia semayang-semayang tapi mengutuk orang laju. Dia semayang-semayang nombor ekor pun jalan juga. Makna kata ada masalah dengan ibadah. Tuan faham ya setakat ni? Saya tak guna bahasa yang susah ni, bahasa senang je. Okey. Okey. Tuan-tuan jangan terpanjat tuan-tuan. Ni memang betul Samsul debat depan tuan-tuan ni. Tuan-tuan jangan pandang macam nampak makhluk asing pula ya. Relax. Alhamdulillah seronok datang masjid ni. Cantik semua. Masjid baru Oh baru jugalah. Alhamdulillah. Memang hari-hari ramai macam ni. Alhamdulillah. Oh, nampak suka tu macam tak tak apa. Tuan-tuan jangan pilih bercamah tuan-tuan. Mana-mana bercamah datang je. Besar pahala Allah Ta'ala bagi kan. Begitu juga selain pada bentuk-bentuk ibadah, jenis-jenis tersebut umat Islam sentiasa diperintahkan untuk tetap beribadah dengan istiqamah dan ikhlas semata-mata kerana Allah. Mesti tanam dalam diri kita ikhlas kerana Allah dan minta doa banyak-banyak. Jangan kita dah datang masjid, alhamdulillah aku ni dah 3 bulan turut ni tak pernah tinggal masjid ni. Oh hati-hati, itu memang setan yang kerja tu tuan-tuan. Jadi kita bercakap, ya Allah, Kau bantulah aku ya Allah, aku ni lemah ya Allah, mudah-mudahan aku dapat istiqamah dalam datang masjid ni ya Allah. Bukan senang tanya orang yang dah datang masjid, mula-mula nak maintain istiqamah ni susah. Kan? Ada je masalah datang, kan? Lepas tu dia teringat, bila datang majlis ilmu teringat guru tu ngajar. Guru tu ngajar kata 7 golongan yang mendapat lindungan daripada Allah, yang tak ada lindungan selainnya di akhirat besok. Yang pertamanya adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Yang ketiga orang yang hatinya terpaut pada masjid. Yang keempat orang yang berkasih sayang, bercinta, bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Kelima orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh tuan-tuan, tapi kalau dah kaya dan lawa pun ditolak, yang buruk lagi lah tak selera. Yang keenam, dia bersedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu, maknanya merahsiakan sumbangannya. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian, basah pipi dengan air mata, mengenang dosanya kepada Allah. Dalam 7 tu ambil yang ketiga tadi, hatinya yang terpaut pada masjid. Maknanya dia dah seronok dah datang masjid tu, dia rasa relax, dia rasa suka sangat, gembira datang rumah Allah. Jadi sampaikan bila daripada Terengganu tiba-tiba dia nak pergi ke Melbourne. Melbourne, dia pergi ke Melaka, dia pergi ke Johor, dia pergi ke Perak. Dia soalan pertama bila dia sampai rumah saudara dia tu, dia akan tanya, masjid jauh tak dari sini? Masjid ada depan sana, berapa minit dari sini? Dalam 5 minit dah. Ya ke? Bolehlah saya nak pergi masjid sekejap. Dia nak pergi masjid juga sebab dia rasa tak tenteram. Ingat tak arwah Haji Azmi Al-Mustafa? Haji Azmi Al-Mustafa, dia berjaya buat secara konsisten. Arwah ni berjaya buat sembahyang berjemaah 40 waktu berturut-turut berjemaah. Itu adalah merupakan latihan yang baik untuk istiqamah. Cuba tengok, kita susah bila buat malam karang dah terlelap, dah terlepas. Contohlah kan, pagi usah subuh terlepas. Ni tak, dia akan kunci jam betul-betul, mesti nak pergi juga. Mudah-mudahan Allah bantu kan. Haji Azmi Al-Mustafa datang di Terengganu, dia ceramah macam mana?
Dia ceramah, orang panggil, maaf lah ustaz, ramai apa, kita dia letak dekat banner dekat Terengganu ni. Dia ceramah, ada satu masjid di Terengganu letak banner, penceramah malam ni ahli setan kan. Orang masjid minta maaf dengan dia lepas ceramah ni, minta maaf lah ustaz, letak macam tu, alhamdulillah ramai datang, ramai yang kenal kata. Dia sampai kata nak buat macam mana, panggil penceramah orang tak datang, panggil setan ramai datang gitu. Dia kata ni, saya ingat lagi di gurau, arwah ni gurau. Tapi itulah dia pernah ada duit dekat dalam account dia berjuta tuan-tuan, berjuta. Tapi dia keluarkan duit tu sebab untuk tampung dia pergi, sebab pernah yang jadi apa? Yang jadi terkesan dekat hati dia adalah apabila dia pergi ada satu seminar bengkel perfilman di USA. Dia bukannya dapat hidayah tu di Mekah, pergi ke USA dan Amerika Syarikat. Sampai kat sana kawan dia dah pesan jangan datang awal sangat. Dia tak ada kat rumah, dia dah datang sehari awal. Jadi dia tak tahu nak pergi mana. Driver taksi tu Pakistan tu, dia kata, "Are you Muslim?" "Yes," dia kata. So dia bawa pergi satu masjid dekat US. Sampai di masjid tu, bila dia nak semayang, dia baring tu dia nak semayang, dia perasan dia malu bila tengok ada orang lain tu apa, dia baru sedar dekat diri dia, dia terpukul kat diri dia sebab rupa-rupanya Fatihah pun dia tak tahu. Dia Fatihah mula-mula dia mengaji, dia tulis Rumi, dia menangis. Maka dia belanjakan duit dia tadi, dia laburkan duit dia. Dia pergi mana? Dia pergi ke Yaman, kata sahab saya, pergi ke Yaman untuk mulakan balik belajar agama. Dan balik dia mengajar sampailah di saat-saat dia dah sakit pun dia masih mengajar. Macam tu tuan-tuan, maintain mengajar, maintain istiqamah. Tu sebab kita kalau datang masjid, jangan kita sound orang yang tak datang masjid. Kita nampak orang yang baru datang, kau tiba-tiba datang malam ni mesti pasal Samsul Bad. Kita sound dia kan, muka tak pernah nampak, sekali kita sound dia. Ni kau datang ni pasal mesti nak kenduri. Tengok satu hal lagi. Ni kau pasal tiba-tiba datang tak malu ke? Wah, yang bercakap tu lagi tak malu. Dia perasan macam ni rumah dia. Ni rumah Allah. Jadi kalau orang datang kita alu-alukan, cakap dia seronok, tengok mu mari. Kalau boleh mu marilah lagi, gitu kan. Jadi mudah-mudahan doakan kau, janganlah kan, jangan risau kenduri kau tu, jangan risau, kami datang. Tapi nanti dah habis kenduri janganlah kau hilang, datanglah juga sini. Macam tu. Tuan, macam tu tuan-tuan. Kita ni jangan cakap tuan-tuan, kita datang masjid maka kita okey tuan-tuan. Bukanlah kata jangan datang masjid. Maksudnya jangan kita perasan kita okey. Kita sentiasa memperbaiki diri kita. Ada orang tu kerja pejabat mufti, kerja pejabat agama, kerja pejabat ni, belum tahu lagi tuan-tuan. Bukan mana orang tu kerja biasa di tepi jalan maka dia ni tak bagus, tak. Tak ada. Macam satu rumah asnaf yang saya pergi ni kan, dekat apa nama, Paya Datu. Paya Datu. Meniaga, ibu tunggal meniaga, nampak susah, rupa-rupanya hafaz Quran. Banyak surah yang dia masih ingat lagi. Anak-anak bagus-bagus belaka semua Darul Quran. Belajar dekat kolej Darul Quran. Anak-anak semua pandai-pandai. Sebab kata orang Terengganu tu brilliant. Itulah. Seorang 9A, seorang 8A. Oh, saya kata, nampak tak? Sebab kadang-kadang kita tak boleh nak menilai daripada yang apa yang kita nampak. Kan? Ada di Bangi tu, seorang lelaki tu meninggal waktu tengah solat. Allahu Akbar. Heboh semua orang tengok. Ingat dia pencen pejabat agama, ingat dia pencen pejabat mufti ke, dia pencen dekat Jabatan Hal Ehwal Agama ke, Mahkamah Syariah. Rupanya pencen postman. Ini postman. Bila cek balik, bila dia selidik, akhirnya keluarga dia cerita, rupanya hidup dia sentiasa dengan Quran. Sentiasa dengan Quran. Waktu dia duduk depan TV tu dengan anak-anak tengah tengok TV tu, dia ambil Quran tepi tu, dia baca. Tengah duduk dekat meja makan, sementara tunggu bini hidang makanan, ambil Quran, baca Quran lagi. Nak tidur, sebelum tidur ambil atas kepala tu ada satu Quran kecil tu, ambil baca lagi. Lebih kurang kita kan. Nak makan handphone kan lebih kurang tu. Dalam handphone tu ada Quran, kata download kan. Nak makan handphone, dalam tu ada Quran dia kata. Kan, bangun pagi buka mata, celik mata Quran. Mak lagi hebat kan.
sepanjang masa pagi malam bawa Quran dalam handphone. Hebat tak? Yang faham, tak faham sudah kan? Kemudian bila tengok maksud maintain dia tadi, maksud istiqamah, maka ia adalah berbuat sesuatu dalam keadaan mengamalkannya secara berterusan. Maknanya dari segi bahasa masuk je lurus. Dari istilahnya adalah satu perbuatan sifat yang sentiasa mengikuti jalan yang, makna sentiasa ayat itu, sentiasa mengikuti jalan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Hud ayat 112, Allah Ta'ala memberitahu kita, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi makna kata nak buat jahat, Allah Ta'ala tahu ni. Kalau kita buka kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, digambarkan bagaimana dalam tajuk menangis kerana takut kepada Allah. Tajuk ni, seorang perempuan ni dia isteri kepada seorang ahli ibadah, abid ni jatuh sakit, dia terlantar, tak mampu nak cari makan, tak boleh nak bekerja. Maka dia pesan dekat isteri dia, sebab dah susah sangat, kau pergilah keluar, jumpalah orang, mintalah bantuan sebab kita tengah susah ni. Pergilah dia ke rumah satu orang kaya ni. Perempuan ni pun cakap, aku nak memohon sedikit bantuan, bekalan makanan, apa-apa yang boleh kau bantu aku, sebab aku dengan keluarga aku ni tengah susah sekarang ni. Suami aku tengah sakit. Apa lelaki ni cakap? Aku boleh bagi dengan satu syarat, mahukah engkau bersama dengan aku? Dia suruh perempuan tu tidur dengan lelaki. Maka perempuan ni cakap lah, dia tak nak lah, dia pun gerak balik. Sampai di rumah, dia terdengar anaknya menangis merengek, ibu matilah kami ni, kami lapar ibu, tolonglah ibu, dia kata. Jadi bila tengok orang perempuan ni, tengok anak, dia tak sampai hati, pergi balik ke rumah orang kaya. Dia cakap dengan orang kaya tu, boleh tak kau bagi bantuan, anak aku lapar sangat ni, apakah kau bersetuju dengan syarat aku tu? Dia pun mengangguk. Dia pun bawa lah pergi masuk dalam satu bilik. Baru lelaki itu nak pegang, belum pegang, baru nak pegang, mengeletar-ngeletar tubuh badan perempuan tu. Mengeletar tubuh badan perempuan tu, sebab masa tu dia takut sangat, mengeletar macam nak tertanggal tubuh badan dia tu. Maka orang kaya ni tanya, kau ni nak kenapa? Kau ni kenapa? Dia kata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Tersentak lelaki kaya ni. Lelaki kaya tu kata apa? Engkau boleh takut kepada Allah bersama dengan kefakiranmu, maka aku ni lebih lagi lah sepatutnya takut kepada Allah bersama dengan rezeki yang Allah dah berikan kepada aku. Faham tak maksud dia? Maknanya dengan tahap dia tengah susah ni, apa yang kau nak takut dengan Allah Ta'ala ni? Maknanya sentiasa ingat Allah. Tu maksud dia tadi, sentiasa berada di jalan diradai oleh Allah. Maka lepas itu lelaki ni kata apa? Lelaki ni bercakap dengan dia, tak apalah, dia kata kan, maka sepatutnya lah aku lebih takut kepada Allah. Maka diberikanlah sumbangan kepada perempuan ni bawa balik, yang mana sumbangan tu bila bawa balik, keluarga perempuan ni berubah jadi kaya. Nak tunjukkan bukan sikit sumbangan yang dibagi ke orang kaya, sebab dia tersentak dan tersedar tadi. Dan pada ketika itulah Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Musa, kau pergi jumpa dengan sipulan-sipulan, maklumkan kepada dia, aku dah ampunkan dosanya dan aku janjikan syurga untuknya. Nabi Musa mencari orang tu, dia pun tanya, kenapa? Barangkali ada satu yang hebat yang kau dah lakukan, satu hebat yang kau dah lakukan, yang menyebabkan Allah ampunkan dosa kau dan janjikan syurga untuk kau. Maka dia jawablah, dia ceritalah kisah dia dengan perempuan ni. Makna kata tuan-tuan dan puan sekalian, bendanya bukan kata buat, mengelak daripada buat. Nampak tak? Sebab tu lah kadang dia dah sibuk, dia dah tak nak main nombor dah, berhenti, cukup, aku tak nak main nombor dah, tak nak main nombor dah. Datanglah yang wakil-wakil ahli jatuhkuasa kesyaitanan ni.
Dia pun datang. Weh, rugi kau tak main weh. Nombor besok ni dukun tiang lah cakap confirm kena punya. Mulia. Betul, bayangkan paling tidak third prize yang dah 100,000, takkan kau tak nak? Yalah, ni last ya. Sebut last, nampak tak? Daripada tadi dia nak berhenti tadi, diuji dengan cerita 300,000 tu tadi. Rupanya kena pula. Kena tuan-tuan. Lepas tu dia belanja AJK masjid makan. Orang ajar tu kan. Dia kata hari ni hari birthday saya, dia kata kan. Ada orang macam tu tuan-tuan. Kalau orang yang kerap sangat hari lahir tu tuan-tuan tanyalah balik, mana dia dapat duit kalau nak belanja makan. Hari ni birthday aku, bulan depan birthday dia lagi. Jadi ada beberapa jenis istiqamah. Yang pertama, istiqamah orang yang ingin berhijrah daripada dunia jahiliah dia. Daripada tak tahu dia jadi tahu, maka dia tak nak dah kembali pada zaman tak tahu tu. Kan? Itu macam cerita arwah Haji Azmil Musafa tadilah yang saya cerita tadi. Kan? Kalau dengar cerita Abang Samsul orang-orang macam tu jugalah. Kan? Daripada zaman jahiliah tu bawa pada zaman yang baik. Tanya juga kan, ramai lagi lah yang orang yang pernah buat jahat dulu-dulu kan. Dulu pernah, dulu tak tahu dia kata. Tapi bila dah tahu, tahulah. Kan? Zaman pop ye dulu, zaman seluar besar dulu. Kan? Zaman pakai baju nampak bulu dada sikit tu, pakai rantai tu, berantai tu kan. Jangan cerita-cerita dengan anak. Ayah dulu kan kata tahu mana konsert ayah tak pergi. Aduh, jangan cerita. Benda tu bukan untuk dibangga-banggakan. Kan? Mana anak dara yang ayahmu tak bawa naik motor ni? Jangan. Tak payah. Jadi nak berhijrah. Kedua, orang yang berubah daripada tabiat yang buruk kepada tabiat yang lebih baik, sekaligus meninggalkan tabiatnya yang buruk. Kan? Dulu dia tak pergi masjid, ni dia jinak-jinakkan diri dia pergi masjid. Setiap malam dia datang, dia tunggu. Kan? Tuan-tuan ya, jangan main-main. Orang yang kalau selalulah lepas mayang bagi salam, dia tuh keluar daripada masjid ni, mana dia sombong dengan Allah. Kan? Kalau selalu hari-hari je tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hilang. Sombong dengan Allah Ta'ala. Kan? Paling tidak kau tidak apalah, kau malas mana apalah, kau sibuk sangat lah kan. Sibuk sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, 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 istighfar tu. Waktu doa yang paling pendek yang kita tahu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Keluar. Okey tu. Tuan Tuan gelak nak kata doa makan macam apa pula? Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, kat rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami pada azab api neraka. Okey tu. Kan? Tuan-tuan doa makan, tuan-tuan pun tak faham. Kan? Jadi okey lah tu kan. Paling tidak sikit istighfar, lepas tu doa baru keluar. Kalau sibuk sangat, tunggu imam sampai habis lagi bagus. Tunggu imam sampai habis. Kan? Tengok hari ni imam nak bagi laluan pada penceramah, awal dia doa hari ni. Kan? Ya. Kemudian begitu juga ketiga, orang yang menjadikan rutin kebiasaan hariannya beribadah kepada Allah tanpa mensia-siakan sesaat pun masanya dengan perkara-perkara yang sia-sia. Dia je bangun pagi aja, dia terus masuk bilik air, niat mandi kerana Allah. Dah mandi pula, solat sunat pula dulu. Solat sunat sebelum subuh. Kan? Lepas solat sunat sebelum subuh tu, teringat pula ambil duit masuk dekat dalam tabung botol dia, dah standby dah, botol besar ni je, masuk RM1, mempertahankan keseringgitannya. Tak apalah, masuk RM1 cukup seminggu, nanti bawa sembahyang jemaat, nanti masuk dalam tabung macam tu. Lepas tu keluar mengaji pula. Faham mengaji? Faham? Jom ajak isteri pula, jom kita pergi minum. Bismillahirrahmanirrahim. Naik dalam perjalanan sampai kat kedai tu baca doa makan nak bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dah habis tu, datang pula orang family miskin, mari sini, bagi pula sedekah kat orang miskin. Lepas tu balik rumah, jom balik. Ni dah masuk waktu duha dah ni. Sampai rumah sembahyang sunat duha pula. Lepas tu ajak pula bini sembahyang sunat duha sama-sama. Lepas tu mengaji pula.
Maknanya pagi sampai malam tu tak ada dia buang masa. Tentulah kan. Contoh lah. Tuan-tuan boleh buat tak tu? Susah tuan, termasuk yang bercakap ni kan. Cakap orang kan sama dengan diri sendiri tuan. Jadi apakah cara-caranya? Sebab istiqamah ni tidak semudah kita menyebutnya. Mudah-mudahan kita istiqamah. Memang tapi susah tuan, susah. Nak istiqamah sedekah RM1 setiap hari pun susah kan. Walhal ni lah masa yang paling baik sekali. Waktu nak tukar duit raya dulu, ingat tak? Dulu tukar duit raya, kita semua sibuk minta duit keras, minta duit baru. Duit baru dah habis stok. Sekarang tukar, sebab duit tak banyak orang tukar kan. Duit moratorium kan? Duit Aisina kan, pergi tukar sekarang. Tukar 200, tukar RM1. Minta kat bank dia nak duit RM1. Masuk dekat dalam beg, masuk dekat dalam tempat yang kita standby. Setiap hari bawa ada duit tu. Tak apa bagi RM1, tapi berterusan. Nabi suka umatnya buat benda baik ni walaupun sikit tapi berterusan. Daripada buat banyak langsung tak buat lagi dah. Antara yang seorang tuan guru tu ajar dekat saya, nak tenang hati, nak tenang jiwa, jangan tinggal 4 perkara dia kata. Pertama, banyakkan berselawat ke atas Nabi. Sebab apa? Selawat tu apa? Saya tanya dekat orang Kuala Pilah sekali tu. Selawat apa makcik? Selawat-selawat lah. Tanya pula. Dah kena marah pula aku tanya. Jadi selawat tu apa? Berselawat ke atas Nabi maksudnya mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Sekali kita selawat pada Nabi, 10 kali Allah dan malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Itu pertama. Itu sebab sejahtera itu juga boleh bawa tenang. Kedua, hati jadi tak tenang sebab banyak dosa. Melainkan ada dalam masjid ni yakin, alhamdulillah Ustaz, tahun 2020 je bulan 1 sampai bulan 12 belum ada dosa lagi setakat ni. Oh mak berani dia cakap. Dia cakap macam tu dosa dah sebab tak sedar diri. Kan mesti ada dosa kan? Jadi istighfar banyak-banyak, minta ampun Allah. Kaifa nastaghfir ya Rasulullah? Sahabat tanya macam mana cara nak istighfar. Nabi ajar astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi ajar astaghfirullah. Senang je. Kalau rajin lagi astaghfirullahal azim. Rajin lagi astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajin lagi astaghfirullah innallaha kana tawwaba, astaghfirullah innallaha kana tawwaba, astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Saya minta ampun, minta taubat dengan Allah Taala kan. Yang astaga tak diajar. Itu tak tahu mana dia dapat. Kan. Taik WhatsApp ya astaga. Keluar otak tu kan. Ngorap tu. Kan? Astagfirullah. Jangan type tu astaga tu kan. Kan budak-budak sekarang BBNU, budak baru nak up kan. Macam tu kan. Termasuk ada orang tua bersama astaga. Dia jadi kebiasaan. Tak dapat apa, mengubah-ubah pula astaghfirullah kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, letakkan hati Quran dalam hati kita. Apa hati Quran? Surah Yasin. Surah Yasin baca berapa kali sehari? Baca sekali sehari paling tidak. Ini tak orang kita baca Yasin bila? Khamis malam Jumaat. Buatnya Khamis malam Jumaat tu ada hal, langsung tak baca minggu tu. Baca sehari sekali. Tuan guru yang saya jumpa ni, saya jumpa dia saja nak tanyalah, sebab kata kalau nak apa jumpa orang hebat ni. Bila saya nak jumpa dia, ada seorang tuan guru ni, hamba Allah ni, saya tunggu je. Dia tiba-tiba datang kat saya. Saya nampak dia dah tahu dia datang kat saya nak jumpa saya. Tak ada siapa pun jumpa dia beritahu, dia dah tahu dah saya nak jumpa dia. Hebat ni. Lepas tu nanti kalau lepas maghrib kita jumpa dia. Saya tinggal jadi dia sembahyang sunat sebelum maghrib tu. Selama-lamanya. Ini macam surah Al-Baqarah apa? Lama sangat. Lepas tu barulah dia rukuk, dia sujud, apa semua naik, apa semua. Lepas tu rakaat kedua lama juga lagi. Ngam-ngam dia habis sembahyang azan maghrib. Lepas maghrib saya jumpa dia. Dia beritahu waktu sembahyang sunat sebelum maghrib tu dia baca surah Yasin.
Dia baca surah Yasin dalam sembahyang sunat dia, tuan-tuan. Wih, tak terbaik, tuan-tuan. Kita boleh buat Yasin, Allahu Akbar, boleh. Kan? Tapi dia memang baca surah Yasin betul-betul. Rupanya surah Yasin ni antara sebab kita nak tenang hati baca, tuan-tuan. Tu hati Quran. Letak hati Quran dalam hati kita. Bukan fikir orang meninggal baca, tuan-tuan. Baca. Rupanya ada rahsia dalam surah Yasin tu juga. Kalau siapa yang ada hajat nak minta apa-apa dengan Allah Ta'ala. Itulah. Tuan-tuan baca tiap-tiap minggu. Ini saya kongsi. Sampai pada ayat Salamun qaulam min Rabbir Rahim. Tuan-tuan ulang 3 kali, 7 kali, 11 kali, 21 kali, ganjil. Bila tuan-tuan ulang tu dalam hati tu, letak dalam hati niat nak minta apa. Tapi tak payahlah sebut Salamun qaulam min Rabbir Rahim, minta naik pangkat. Tak payah sebut, dalam hati je. Dalam hati. Salamun qaulam min Rabbir Rahim, Salamun qaulam min Rabbir Rahim. Macam tu kan. Sampai ayat iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun, kan? Dekat hu tu, sampai dekat hu je merujuk pada permintaan tadi. Tak payahlah minta lagi. Yang aku minta tadi, ya Allah, kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala kata jadi, jadilah, tuan-tuan. Lepas tu ada satu ayat lagi. Ayat tu kalau kita baca, insya-Allah perempuan dengar cakap kita. Mana ayat tu saya tak boleh beritahu macam ni secara live. Orang kena jumpa, saya minta personal boleh saya bagi. Ayat macam nak bagi, nantilah dulu, tuan-tuan. Nantilah. Tuan-tuan baca, pandang isteri, pandang mata dia baca ayat tu. Tak payah kuat-kuat. InsyaAllah dia dengar cakap. Kata apa pun setuju, tuan-tuan. Tapi kalau pandang dia dah dengar ceramah malam ni, dia pandang dia jegil mata, kita terlupa ayat tu, tak jadi, tuan-tuan. Tu tak jadi. Tuan-tuan kena tengoklah. Ya. Jadi mana kata adalah ayat tu baca insya-Allah. Bukan kata apa nak bagi dia taat, itu aja. Tapi kalau orang perempuan dapat ayat ni bahaya, tuan-tuan. Dia bacalah kat suami ni. Parah, tuan. Orang perempuan kalau minta pun saya tak bagi, tuan-tuan. Tapi itu untuk anak-anak pun elok tu. Ayat tu nantilah, ya. Tapi itu dua tu tadi, minta hajat tu. Insya-Allah. Dan yang keempat, amalan untuk tenang hati, kan? Kita ni diuji selalu macam-macam. Ni nak 4 ni, ambil. Dan yang keempatnya adalah perbanyakkan haukil. Haukil ni apa pula? Kan? Haukil ni apa pula? Itulah ketika haukil ni merupakan khazanah daripada syurga yang mana Allah turunkan untuk umat Nabi Muhammad saja. Umat terdahulu tak dapat. Ingat tak peristiwa Isra' dan Mi'raj yang ketika Nabi naik sampai ke langit, Nabi jumpa dengan Nabi Ibrahim. Salah satu tangga tu berjumpa dengan Nabi Ibrahim, kan, di Baitul Ma'mur, yang mana dekat yang Nabi Ibrahim duduk menghadap semua umat-umat dia. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kata, aku tak pernah tengok umat yang paling miskin, umat kau lah wahai Muhammad. Kurus kering, macam mana pula? Umur dah lah tak panjang, tapi pemalas beribadah. Ngaku ke tidak? Kan? Tuan-tuan tengok istighfar aja. Sahabat Nabi dulu istighfar kurang-kurang 70,000 kali sehari. Tuan-tuan cuba imam buat 70,000 macam. Dia pusing belakang orang tak ada. Kan? Dia buat 10 baru menyumpah dalam belakang. Allah, malam ni panjang bulat istighfarnya. Marah. Baru 10. Kan? Contoh. Dia buat 3 je. Buat 3 sudah katakan. Kan? Ya. Imam baca panjang salah, imam baca pendek salah. Pening bala imam. Kan? Dia kalau bulan Ramadan kan, kalau tarawih, tahun ni taklah merasalah tarawih rumah masing-masing. Kan? Tapi tahun ni insya-Allah lah kita doa-doa mana-mana paling tidak macam ni kita boleh tarawih, okeylah. Kan? Cuba tengok dia pilih itu. Kalau tarawih tu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu memang itu baru isyak tu, belum tarawih lagi tau. Tuan-tuan tengoklah bila lah nak tukar imam ni. Orang belakang ni dia tahu apa perangai dalam hati kan.
Dia kalau boleh nak cari Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makmum bagus imam ni. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Bagus imam ni lah. Siap dia tanya kan, imam ni daripada mana kan? Tak kan? Ayo tuan-tuan, itulah masalah kan. Jadi orang kita ni memang dia tak suka banyak. Jadi apa yang Nabi Ibrahim bagi tahu? Dah umat Muhammad ni miskin, kurus kering, umur tak panjang tapi pemalas beribadah. Maka kau suruhlah dia tanam tanaman syurga. Tu dia ukil. Satu pandangan kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Satu pandangan pula kata subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Yang la haula wala quwata illa billahil azim itulah dia ukil. Bagi tahu ke Allah, ya Allah aku ni tak daya, ya Allah maksud dia. Aku ni tak ada kekuatan aku. Engkau jugalah yang menentukan, Maha Kaya menentukan segala-galanya. Itu serah ke Allah Taala, tenang hati kita. Anak kita sakit, macam mana kita tak boleh buat apa? Serah Allah Taala. Berapa ramai orang kanser, doktor cakap 2 bulan ni lagi, panjang umur. Sebab doktor bukan Tuhan. Ikhtiar kita, masalah kita. Tak adalah kalau doktor kata kita gitulah. Dia ada. Orang Kuala kan kecak gitu, cakap gitu kan. Dia kata confirm, dia kata confirm, dia kata. Jadi makna kata mereka tengok balik kan, amalan kita. Haukil ni amalkan, insya-Allah. Tenang hati kita kan. Minta kerja nak macam mana? 10 kali minta kerja tak dapat, ada Allah Taala tulis tak dapat, buat macam mana kan? Ini confirm ada orang dalam ni kan. Tu ayat tak habis tu kan. Itu sebab masa saya kerja dulu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masa saya kerja dulu, interview nak cari pengawal kuasa, nak cari pembantu takbir ke apa, caranya buat macam mana? Kita suruh dia lari dekat Stadium Parui dulu 2 round. Yang layak ramai. Jadi kita nak buat tak sampai hati, suruh dia lari dekat stadium tu, Stadium Parui, lari 2 round tu. Siap ambulans satu dah standby. Ada seorang tu lari round pertama, lepas tu dia sendiri lari masuk ambulans hospital. Dia sendiri tak terdaya tuan. Maknanya nak bagi tahu terpaksa sebab terlampau ramai yang layak. Daripada kita buang macam tu, bagi dia ujian fizikal. Sebab ramai sangat budak-budak muda baru kerja ni, kejap-kejap MC. Tak apa penyakit dia nak mati belaka dah. Setiap minggu nak mati saja. Demam, sakit, ini tak datang kerja. Dia tak macam, cuba tanya orang dulu-dulu bekerja macam mana. Kemain susah nak cuti, dia tu sendiri susah nak cuti, melainkan dah terdesak sangat baru cuti. Itu sebab bos senang bagi dia cuti. Ni kejap-kejap cuti, lepas dia bos pun perasan macam cuma kemu cuti dia tu. Nampak kan? Tu dia. Dan tang istiqamah tu yang cuti dia ada, insya-Allah. Jadi bagaimana caranya untuk istiqamah? Macam mana caranya untuk istiqamah? Pertama, memperbetulkan niat kita. Apa juga yang kita buat, niatkan kerana Allah. Betulkan niat kita mudah tuan-tuan. Niat pada awal tak betul, masalah. Niat kerana Allah. Ingat tak kisah Nabi Nuh dulu, dia pernah demam. Nabi Nuh dia jumpa, ya Allah aku demam, ya Allah bantu aku, ya Allah. Allah Ta'ala perintahkan, kau pergi dekat pokok tu, kau tepuk pokok tu. Dia tepuk pokok tu, gugur daun tu, ambil daun tu, kau sapu dekat tubuh badan kau, sapu tubuh badan elok. Alhamdulillah, 2-3 bulan lepas tu dia demam sekali lagi. Dia terus pergi dekat pokok yang sama, dia tepuk, gugur daun, dia sapu kat badan dia, tak mahu elok demam. Ya Allah, kenapa tak boleh ya Allah? Sebab kali pertama dulu kau minta dengan aku, kali kedua kau minta dengan pokok. Makna nak bagi pengajaran saja tentang bagaimana kita kena faham. Betulkan niat kita dulu. Itu sebabnya kalau orang tu dia berajin bekerja sebab bos ada, jangan risau. Dia kalau bos tak ada, memang dia paling teruk perangai. Orang ni memang rajin, bos ada ke tak ada, dia memang nak siapkan kerja kan. Tu orang rajin, orang istiqamah tuan. Kan? Sahaja aku sembahyang subuh 2 rakaat sebab mak mentua aku dekat rumah. Kan?
Tu memang tak istiqamah lah tu. Allahumma hdina fiman hadait. Dia nak bagi mak mentua kat bilik sebelah dengar dia baca kunut. Yang menantu dah salah kunci jam pukul 4.30 sampai subuh tu peranjat mak mentua dia. Ada kunut pula pukul 4.30 pagi ni. Kan? Jadi itu sebabnya niat merupakan penentu satu ibadah dan yang mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan niat ibadah dalam hatinya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis innamal a'malu binniyat wa ma likulli amri man nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fajratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang mana setiap amalan hanya tergantung dengan niat-niatnya dan orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya sesuai, manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu dia. Itu pertama. Kedua, memahami makna syahadah. Makna memaknai. Memaknai ni maknanya syahadah tu, mengucap kalimah syahadah tu dia letak dalam hati dia. Itu sebab kalau orang nak khusyuk salat, salah satu yang diajar oleh guru-guru dulu sebelum kita kata takbir tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan sekadar baca, tapi memaknai dalam hati ikut sama. Aku naik saksi tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Allahu Akbar. InsyaAllah itu antara yang diajarkan. Kan? Kadang-kadang dalam antara waktu semayang dengan waktu semayang, dalam tempoh tu tak macam-macam benda yang tanpa kita sedar kita buat. Hui, mana boleh ambil gambar bertiga, nanti yang tengah mati. Nampak ayat tu? Boleh pula yang gambar bertiga. Kan tengok kejap pergi yang nak gambar dengan saya. Kan ada yang bunyi tu, jangan ambil gambar bertiga dia kata. Lepas tu jangan lalu bawah hampaian. Jadi apa dia kata. Nampak? Bila duduk tu kaki jangan, bila duduk menyarap jangan tidur menyarap kata. Jangan duduk menyarap tu, lepas tu kaki naik ke atas, mak mati dia kata. Tergantuk kepala, nanti mak mati. Hantuk sekali lagi, kali kedua hantuk lagi kuat pada yang pertama, dia yang mati. Nampak tak? Macam-macam tuan-tuan. Bini tak boleh beranak, 3 hari dah sakit nak beranak, tapi baby tak keluar. Dia suruh langkah perut baby tu, perut mak dia tu 3 kali baru baby boleh keluar dia tu. Jangan buat tuan-tuan. Tu antara benda-benda. Ada satu ayat yang paling popular kita pakai apa? Dialah satu-satunya yang boleh tolong kita. Kalau tak ada, mapuh kita. Ayat dia. Nampak? Tanpa sedar tuan-tuan kita sebut ayat tu. Kadang dah biasa guna, tapi bila fikir balik, ya Allah apa yang aku sebut ni, kan? Kita terlupa ni kan. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Alhamdulillah Allah gerakkan hati dia untuk bantu kita. Nampak? Macam tu Yang ketiga, biqiraatil Quran, dengan memperbanyakkan membaca Al-Quranul Karim, ya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT, katakanlah Ruhul Kudus, Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang berserah diri kepada Allah. Surah An-Nahl ayat 102. Yang keempat, mempertingkatkan kualiti ibadah sedikit demi sedikit. Ini saya dah cerita tadilah. Maknanya kalau kita sebelum ni semayang macam ni, belajar semayang, bacaan dia betul tak? Imam, saya nak jumpa imam sekejap, boleh imam? Boleh. Apa halnya tu? Tu lama tunggu orang tak ada sekejap. Apa halnya? Imam, boleh tak imam dengarkan bacaan saya ni, betul tak? Nampak? So imam semak. Iya tak? Kadang-kadang bila dia dengar bacaan dia tu, rupanya dia sikit dia nak kena betulkan. Rupanya kita dah selama ni solat kita perasan betul tuan-tuan. Lepas tu bila kita ajar, berkembanglah pahala tu. Anak-anak kita pun kita ajar, betulkan balik. Ni macam ni, bila salat macam ni. Rupanya anak kata, kami dah tahu lama dah abah ni salah dia. Anak abah cakap. Nak tegur kan, abah takut abah marah, dia kata. Pula dah, tak apalah. Ajar kadang benda-benda senang aja tuan. Lepas tu tengok tahun ni kan, ada orang istiqamah setiap tahun pergi Mekah, pergi Madinah. Tahun lepas tak boleh pergi. Macam cakap apa?
Tahun lepas siapa yang pergi awal tahun dapatlah pergi. Masuk bulan 3 dah PKP dah tak boleh pergi. Di tahun ni nak pergi pun takut. Kan? Macam mana nak pergi? Itulah cakap tu. Tu bagi membuktikan bukan sebab ada duit boleh pergi. Kan? Membuktikan ada duit tak semestinya boleh pergi. Berapa ramai orang Malaysia tak ada duit pun boleh pergi. Ada je anak tahun ni anak bagi. Tahun depan ada pula grup dia jadi ketua kampung yang tahun bila tempat pergi pula. Lepas tu ada tu pula ada yang apa ni, ada skim pula package daripada mungkin Felcra, Risda ke apa bagi pula orang-orang tertentu dapat pergi. Ada pula orang niat nak belanja kita pergi pula lagi. Sudahnya dia ni ikutkan dia tak ada belanja pun boleh pergi. Kan? Tahun ni ada 10 juta pun tak boleh pergi. Mbak, kan? Belum boleh pergilah. Bukan kata tak akan pergi. Mudah-mudahan bolehlah pergi nanti, kan? Sebab tu ada satu hamba Allah ni, dia dapat pergi haji. Dia dalam senarai simpanan asalnya. Dia kata pakcik makcik standby. Tiba-tiba dia kena yang last kali KT yang terakhir. Makcik standby besok kena pergi ni. Dia pun cakap, bang besok kita kena pergi. Buat apa macam ni? Dah last minute. Kita yang last kali. Orang semua dah balik, kita baru nak pergi. Lagi baik tak payah pergi. Dia terlepas cakap, lebih baik tak payah pergi, ayat dia. Tuan-tuan apa berlaku tuan-tuan? Dia pergi sampai Mekah, dia jejak kaki tuan-tuan, pap langsung koma tuan-tuan, tak sedar. Menangis isteri dia sebab isteri dia ingat apa suami dia cakap tu. Tapi isteri tak ceritalah kawan tu. Dia usung, bawa jugalah, buat syarat je. Mana tempat boleh buat. Lepas berapa hari balik. Sampai dekat airport, orang tanya nak bawa pergi hospital tak? Tak payah bawa balik rumah. Isteri dia kata boleh. Tak apa ke ni? Tak apa, bawa balik rumah. Sampai rumah elok tuan-tuan, sedar, tak ada apa sakit. Nak beritahu apa? Ni kisah benar, bukan kisah buat-buat, kisah benar tuan-tuan. Saya kenal hamba Allah ni, tu je. Tapi nak cakap apa tu, sebabnya kadang kita ni kan kena elok-elok cakap. Ada seorang yang saya kenal. Tak apalah. Tu Mekah tu nantilah pergi, dia kata. Dia nak pergi ni dulu, pergi Europe. Kan? Sebab Europe dia tak tahu bila lagi boleh pergi. Wah, dia cakap macam tu pula. Sudahnya dia menyesal tuan-tuan, dia dah tak boleh nak pergi. Pergi Mekah, pergi Madinah, bukan kata tak boleh pergi tempat lain, boleh juga pergi. Kan? Pergi tuan, tak ada masalah, pergilah. Pergi Mekah, Madinah, lepas tu pergilah negeri Korea. Nak pergi Melbourne, nak pergi apa pergi. Sampai masa tak boleh pergilah, tak boleh pergi tuan. Nak tunjuk kuasa Allah tuan. Sekarang ni pergi pula sampai kat negara tertentu dah kena kuarantin pula 14 hari kat sana. Buatnya positif, langsung dia akan terbang balik Malaysia balik. Sama juga Yang kelima, bercampur, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nak jumpa orang yang soleh ni, kebanyakannya nak jumpa ni orang soleh ni datang masjid, settle. InsyaAllah. Nak pula nama dia Salahuddin. Salehuddin kata nama dia. Saleh ada nama dia. Ahmad Saleh kata. Ramai betul. Kan? Dapat jumpa sini. Ya. Tuan-tuan. Hubungan manusia ni tak terlepas dengan manusia yang lain ni, tapi kita kena pilih manusia untuk kita berbaik-baik. Mudah-mudahan dia boleh sama bimbing kita. Kawan-kawan yang kita kena cari adalah kawan-kawan yang mengingatkan kita tentang masalah kesilapan kita dan mengajak kita kepada berbuat kebaikan. Kemudian berdoa dan berzikir kepada Allah. Dan sikit lagi. Dan perkara-perkara yang perlu kita elakkan supaya kita boleh istiqamah. Apa perkara dia? Pertama, elakkanlah diri kita daripada ribah gemar mengata orang. Sebenarnya kena. Kalau kita sibuk kata orang, akhirnya nampak tak elok tu kat kita. Kita cakap pasal orang, benda buruk kita cakap tu boleh jadi dekat kita. Itu kena ingat. Kedua, jangan tidur berlebih-lebihan. Ada seorang sahabat saya tu, dia boleh tidur 2 hari. Masa belajar dulu, dia tidur, dia bukan bangun tanya pukul berapa dah. Tak, dia tanya hari apa dah. Lain macam tuan-tuan.
Jadi jangan tidur berlebihan. Itu pun boleh menghalang kita dalam nak istiqamah ni. Kemudian tasyabuh, gemar meniru-niru. Tuan-tuan tengok hari ni yang paling gemar meniru, tuan-tuan tengoklah dekat media sosial tu. Tiru orang ni, tiru. Kalau tiru yang baik-baik tu tak apalah. Yang seorang tu tiru Ustaz Zahid terus. Yang seorang tu tiru Samsul Debat tu boleh lah lagi. Sebab isi dia tu benda baik lagi. Ini orang tu berjoget, dia berjoget. Orang tu ni, dia ni. Anggap tu, tunjukkan tubuh badan dia semua kan. Meniru lagi, buat benda macam tu. Apa benda istiqamah tuan-tuan. Tak ada lah tuan-tuan. Susah lah nak cakap kan. Maka kesimpulannya, tu perkataan yang ditunggu-tunggu hari ni. Kesimpulannya saya faham tuan-tuan. Step-step suruh berhenti tu faham. Dia bukan mata je. Dia kalau kaki dia dah berubah, pusing sini pusing sini tu, maknanya memang suruh berhenti lah tu tuan-tuan. Dia tunggu saya pandang dia lah tu, baru dia tukar kaki dia tu kan. Jadi tu faham lah tu tuan-tuan. Jadi ada pelbagai cara untuk kita istiqamah, namun bergantung kepada kemahuan dan juga niat masing-masing. Jadi hakikatnya meraih itu, mencapai, nak buat memang mudah berbanding untuk mempertahankan. Begitu juga memulakan ibadah yang lebih ringan dibandingkan nak memulakan ibadah itu lagi ringan dibandingkan untuk istiqamah. Dengan menyedari cara memulakan dan motivasi semangat istiqamah, semoga ibadah kita sebagai Muslim menjadi mudah dan kafah, menjadi damai, tenteram hati kita tuan-tuan. Semoga kita sentiasa mampu menjadi seorang Islam yang istiqamah dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja daripada saya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi cuma sedikit makluman. Nanti kan tuan-tuan kalau keluar tuan-tuan, sebelum balik tuan-tuan singgahlah tuan-tuan. Tuan-tuan singgahlah, ada booth kat depan tu. Tuan-tuan tengoklah lebih kurang. Yang pertamanya ada kismis coklat. Kismis ni baik untuk otak tuan-tuan. Kismis coklat. Itu sebahagian daripada sejualan tu akan dimasukkan pada sumbangan lah. Kismis coklat ni bagus lah. Untuk yang pelupa-pelupa tu lah ambil kismis. Dah sampai rumah berperasan bini dia kat masjid lagi. Contoh teruk sangat. Aku rasa aku mari seorang tadi bawa bini ke tidak. Contoh lah. Contoh. Yang keduanya ada minyak wangi SD perfume. SD perfume ni Samsul Debat perfume lah. Itu isteri saya buat lah tu. Itu memang wangi tuan-tuan. Wangi, bau dia tahan lama. Dan juga dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Tu. Dan satu lagi, dia ada susu kambing Al-Amr. Ini tengah viral sangat lah ni. Dekat Terengganu pun tengah. Tapi minta maaf, dah tinggal sikit. Tapi tak apa. Mana yang tak dapat nanti bagi nama dengan nombor telefon. Nanti staf saya akan postkan, hantar. Untuk stok hari ni tinggal sikit. Kita cubalah minta dia hantar ke sini esok pagilah. Jadi apa-apa pun, susu kambing ni yang bagus. Pertama, dia tak ada bau. Sebab dia bukan pakai kambing Terengganu. Dia kambing daripada Holland, Belanda. Bukan kambing Malaysia lah. Kemudian dia baik untuk orang gastrik. Siapa yang gastrik minum pagi elok. Siapa yang GERD, yang angin lambung, yang jenis yang senak perut sampai tersedak bila waktu tidur tu, angin kan, maka dia bolehlah minum tu insya-Allah. Dia memang sedap. Susu kambing campur kurma, campur madu. Saya minum berapa lama dah tak jumpa madu. Rasa ada macam tu lah. Yang faham-faham lah kan. Jadi baik juga untuk yang paling cepat, dia baik untuk orang sakit lutut dengan sakit tumit, yang pijak sakit tangan kebas-kebas. Memang cepat. InsyaAllah ikhtiar. Selawat 3 kali tuan-tuan. Selawat 3 kali baca Fatihah, tuan-tuan minum. InsyaAllah okey. Minum suam-suam. Orang sakit lutut, sakit belakang, orang perempuan yang pregnant mengandung sesuai. Sebab hari ni baby lahir kebanyakannya kuning. Hari ni kita jual RM45 satu kotak tuan-tuan. RM45. Tapi kita offer beli 2 90 macam tu. Perasan ke tak perasan kata. Dengan angguk aja. Macam sama aje kata. Beli 1 45, beli 2 80 hari ni. Hari ni kita offer 80. Tuan jadi mana yang tak buat duit tu tak apa. Tak buat peti tak apa. Nanti transfer kemudian, tak ada masalah. Transfer kemudian. Jadi itu saja daripada saya tuan-tuan. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.